A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita mulakan bengkel kita pada hari ini, sedikit makluman dan peringatan buat guru-guru cemerlang SK Noncik. Untuk bengkel pada hari ini, pastikan anda mic sentiasa ditutup semasa sesi bengkel dijalankan. Dan yang kedua, pastikan kamera sentiasa dibuka sebagai tanda kita menghormati penceramah kita pada hari ini. Dan yang ketiga, sesi soal jawab akan dibuka selepas sesi bengkel. Mohon guru-guru sediakan soalan sekiranya terdapat kekeliruan dan pertanyaan berkaitan bengkel kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Yang berusaha Puan Asma binti Kasim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Nongcik. Yang berusaha bersama penolong kanan Sekolah Kebangsaan Nongcik. Yang dihormati Puan Rasida binti Muhammad, merupakan Guru Besar SK Seri Melati Kuantan, yang juga penceramah kita pada hari ini, serta rakan-rakan guru yang saya kasih sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi, justru dengan inayah dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama secara alam maya di pagi yang hening ini. Marilah kita mengikhlaskan diri kehadiran kita dalam majlis ilmu pada pagi ini demi kecemerlangan pendidikan, khususnya buat di Sekolah Kebangsaan Nongcik Johor Bahru. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup berkorban untuk berada di platform Google Meet pada hari Sabtu ini. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sempadannya. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Semoga usaha ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bagi pihak majlis juga, saya mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan seorang penceramah ke bengkel pengaplikasian ERPH Sekolah Kebangsaan Nongcik pada hari ini, iaitu Puan Rasida binti Muhammad, yang merupakan individu yang pakar dalam ERPH ini. Terima kasih atas kesediaan Puan memenuhi undangan pihak sekolah dan selamat berkenalan. Objektif bengkel kita pada hari ini adalah untuk memperkasakan para pentadbir dan barisan guru Sekolah Kebangsaan Nongcik dalam penggunaan ERPH secara dalam talian selari dengan program transformasi sekolah PS25 yang menitikkan guru berkualiti. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita ataupun bengkel kita pada hari ini, dengan ini saya menjemput Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Amin untuk membacakan doa. Dipersilakan Al-Fadil, Ustaz. Okey, suara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk mengadakan bengkel pengaplikasian ERPH pada pagi yang penuh barakah ini. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Sattar, Ya Fa'alul lima yurid. Ya Allah, jadikanlah bengkel ini sebagai wasilah untuk kami memperkukuhkan iltizam dan semangat kami untuk menyumbang bakti kepada agama, bangsa dan negara tercinta ini. Sempurnakanlah khidmat bakti kami sebagai suatu ibadah yang mendapat kebaikan dan kebajikan di sisimu. Dorongkanlah hati kami agar kami dapat menjadikan keseluruhan aktiviti dunia pendidikan sebagai ibadah semata-mata mengharapkan rahmat dan keridhaanmu. Ya Allah, Ya Mudabbirul Amr, pada saat dan detik ini kami menghulurkan tangan pengharapan, memohon ihsan dan pimpinanmu agar engkau kurniakanlah kepada kami warga pendidik sifat kesabaran, ketabahan
semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan, semangat permufakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai mudarris, muallim, murabbi dan mursyid kepada seluruh anak-anak murid kami. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Amin atas pimpinan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, bengkel pada hari ini diteruskan dengan bengkel ERPS yang akan disampaikan oleh Puan Rasida binti Muhammad, Guru Besar SK Sri Melati Kuantan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah kita pada pagi ini. Nama diberi Rasida binti Muhammad dan lebih selesa dengan panggilan Bonda. Beliau berasal daripada Batu Pahat, Johor. Beliau juga mempunyai pengalaman selama 34 tahun sebagai guru di 15 buah sekolah dan selama 8 tahun beliau telah berkhidmat selama 8 tahun sebagai guru besar dan sekarang beliau bertugas di SK Sri Melati Kuantan Pahang. Okay, untuk makluman rakan-rakan guru, beliau merupakan perintis direkod peringkat sekolah rendah. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menjemput Puan Rasida binti Muhammad atau dikenal sebagai Bonda Rasida binti Muhammad untuk meneruskan bengkel kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar suara? Baik. Okey. Apa yang kita buat pada hari ini kita anggap sebagai bengkel bukan ceramah tetapi adalah bengkel. Bonda berada di sini atas jemputan Puan Guru Besar yang merupakan rakan semasa berada ataupun dalam latihan di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Puan Asma, lama dah kita dan akhirnya berjumpa setelah bergelar guru besar. Itu pun dua tahun yang lepas kalau tak silap baru kita jumpa. Selepas 34 tahun berkhidmat, 2 tahun yang lepas baru kita jumpa. Sangat lama. Tapi apa pun, selagi kita bergelar guru, bab kata Puan Asma tadi, kita tetap teruskan kerja kita dan kerjaya kita dan khidmat kita sebagai seorang guru dengan apa saja perubahan-perubahan terkini yang perlu kita lakukan. Dan salah satu perubahan yang kita perlu buat adalah perancangan ataupun rekod perancangan mengajar. Baik, jadi apa yang Bonda akan sampaikan pada pagi ini adalah panduan ataupun langkah macam mana kita nak set up buku rekod mengajar yang lengkap. Mungkin anak anda dan Puan Pentadbir semua telah tahu berkaitan dengan rancangan mengajar harian. Ramai yang tahu kata RPH buat secara online. Ramai dan banyak sekolah dah buat rancangan mengajar secara online. Ada yang beli, ada yang bina sendiri, ada yang set up sendiri, ada yang dapat daripada tapak mana-mana. Tetapi apa yang Bonda nak sampaikan ni bukan hanya rancangan mengajar harian, tetapi juga adalah sebuah buku rekod mengajar yang lengkap yang mana di dalamnya bukan hanya ada rancangan mengajar harian, tetapi di dalamnya ada segala-galanya berkaitan dengan rekod mengajar harian yang lengkap. Dan kita akan buat secara online, tidak perlu cetak, tidak perlu file dan tidak perlu apa-apalah. Yang kita perlu adalah kita kena ada line internet, kita kena ada laptop ataupun kita perlukan hanya handphone sahaja. Macam Bonda telah mulakan pada tahun 2017. Rintisnya pada 2016. Dan sepenuhnya online 100% pada 2017. Jadi sekarang 2021, lebih kurang dah masuk tahun ke-6 lah. Buku rekod mengajar secara online tanpa cetak, tanpa file yang tebal semua itu, kita perlu ada, tak ada lagi dah. Jadi setakat ini dari 4 buah sekolah Bonda sebagai guru besar, 3 buah sekolah yang Bonda takbir,
ketiga-tiganya 100% e-record tanpa cetak, ya, tanpa file. Jadi kalau mana-mana pelawat, mana-mana pihak, mana-mana badan nak tengok sekalipun, ataupun bonda sendiri nak masuk mencerap guru, kami tak bawa buku, kami tak bawa kertas, kami tak bawa file. Kami hanya bawa handphone sahaja. Okey, bagi yang katanya rabun, handphone kecil, kami minta mereka sediakan tab. Tab 10 ke tab 7 ke, tak kisahlah mana-mana, jenama apa pun, yang penting boleh dilihat dengan mudah. Baik. Jadi sebagai langkah pertama, bonda nak tunjukkan apa itu yang ataupun apa yang ada dalam e-record. Kita tak sebut RPH, kita tak sebut e-RPH, tapi kita sebut e-record. Baik. Okay, harapnya boleh nampak ya paparan yang boleh share. Kalau tak boleh nak nampak, tolong respon ya. Okay. Harapnya boleh nampak ya. Bonda buka Google Drive personal menggunakan akaun Delima. Okay, boleh nampak ya. Di sebelah kanan ni ada kita punya akaun Delima, okey, yang gunakan cursor ni. Okey, di sini bonda buka Google Drive personal. Okey, apabila kita gunakan Google Drive personal, kita gunakan email Delima. Okey, seperti yang bonda punya ni. Kalau guru kita akan mulakan G lah. Setiap guru kita akan ada akaun Delima sendiri bermula dengan G. Apabila kita gunakan akaun ni, kita akan ada tapak ataupun akaun Google Drive. Okay. So di sini adalah Google Drive bonda keseluruhan ni, dan di sini bonda ada tapak e-record. Okay, kalau lihat di sini bonda ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapak e-record yang lengkap. Okay. Kalau tak boleh nampak, tolong respon cikgu Okay, kita lihat yang terkini. Ini bonda paparkan adalah apa yang bonda buat. Bukan bonda share yang cikgu punya, tapi bonda pun dia sendiri. Sebagai seorang guru besar, bonda pun ada e-record. Bonda pun ada tapak buku rekod mengajar. Okay, di dalam buku rekod mengajar, kita ada rancangan mengajar harian, okay, ataupun singkatannya RPH. Kemudian kita ada info umum dunia pendidikan. Kita ada program pribadi, kita ada senarai tugas guru, kita ada takwim persekolahan, kita ada jadual waktu persendirian, kita ada senarai buku teks murid, kita ada senarai buku rujukan guru, kita ada RPT. Okay, RPT ni mengikut subjek yang cikgu ajar. Kalau kata cikgu mengajar 2 subjek, 2 sahajalah RPT yang akan ada dalam ni. Kalau kata cikgu mengajar 4 subjek, akan ada 4 RPT dalam ni. Okay, macam bonda mengajar 1 subjek, pendidikan muzik sahaja, tapi 2 aliran yang berbeza, iaitu tahun 6 dan tahun 5. Okay, di dalam RPT ni kita ada DSKP, kita ada RPT, dan yang terkini kita ada penjajaran KSSR seperti yang diminta. Kemudian kita ada RPT pendidikan muzik, kita ada buku teks pendidikan muzik, semua bonda masukkan dalam ni. Jadi kalau ada mana-mana pihak nak melihat, ini adalah bukti ataupun evidence kita. Ini semua ada kaitan dengan e-prestasi ataupun PB, PPP. Semua ni ada kaitan dengan penilaian. Dan biasanya pentadbir akan lihat perkara-perkara ini sebelum pemberian markah diberikan ataupun skor e-prestasi diberikan. Baik, yang seterusnya, selain daripada RPT, kita juga ada rekod head count. Okay, rekod head count rasanya kalau sekolah di Johor Bahru tak ada masalah. Memang kita kenal apa itu rekod head count pelajar. Okay, bonda tunjukkan contoh sebab bonda tak ada mengajar mata pelajaran teras. Jadi tidak ada rekod head count bagi subjek pendidikan muzik. Tapi ini adalah contoh head count bagi mata pelajaran pendidikan teras, termasuklah mata pelajaran yang ada peperiksaan. Okay, apa saja subjek yang ada peperiksaan untuk tahun 456, kita akan ada rekod head count. Macam ni lah contoh.
walaupun bonda tak mengajar tapi bonda letak sebagai contoh. Apa itu rekod headcount? Okay, contohnya macam bonda ambil ni adalah bahasa Melayu tahun 4. Okay. Kita ada TOB, kita ada OTI, kita ada UF1 ataupun AR1, ikut mana-mana sekolah lah, ikut pentadbir tapi tapatnya sama je. Dan kita ada ETR, iaitu kita punya KPI akhir tahun untuk anak-anak murid kita. Yang ni ini adalah TOB kita ambil daripada peperiksaan akhir tahun 2020 contohnya. Dan ETR ni adalah target kita untuk pencapaian pelajar dalam peperiksaan bagi akhir tahun 2021. Okey, ini adalah contoh untuk tapak headcount. Okey, kita balik kepada e-record tadi. Okey, selain daripada rekod headcount, yang sekarang ramai bertanya, okey, bagaimana dengan PBD? Pentaksiran bilik darjah. Okey, bagi sekolah kami ataupun 3 buah sekolah yang bonda takbir, kami tak ada fail bercetak. Semua pelaporan kami gunakan online. Macam apa yang bonda buat ni lah, ya. Semua ada dalam e-record. Macam bonda mengajar 2 aliran, 1 tahun 6, 1 tahun 5, dan bonda mengajar 2 tahun 5, 3 tahun 6. So segala pelaporan borang semakan ada dalam e-record. Jadi kalau orang nak tengok mana rekod kami, di mana rekod transit kami tak ada bahan yang bercetak. Segala-galanya ada dalam alam maya. Dan di sini, okay, kalau lihat di sini, ni rekod saya makan. Ini pelaporan muzik yang kita perlu share dengan guru kelas tahun semasa. Yang ini format lama adalah format 2020 dan 2021 anak-anak tahun 5 sekarang ni ada format penjajaran terkini kan. Jadi ada perubahan sedikit tentang pelaporan mereka. Jadi ada perubahan lah. Format pelaporan dan rekod semakan ni kita boleh dapat daripada pusat Ada masalah teknikal ke sekarang ni? Puan ada masalah teknikal. Okey, tak apa. Lain Puan Bonda Rashidah kot. Tak apa, kita tunggu sekejap ya. Tolong fokus lagi ya.
Okay, sorry ya. Line internet terputus pula tiba-tiba. Baik, kita teruskan dengan presentation tadi. Sorry. Okay, kita sambung balik ya. Baik, apa yang ada dalam e-record, tadi Bonda dah sebut, kita ada head count, kita ada pelaporan pentaksiran bilik darjah atau ringkasannya adalah PBD. Jadi dalam rekod PBD ni, cikgu masukkan ikut subjek yang cikgu ajar, ikut kelas yang cikgu ajar. Kalau cikgu mengajar 2 kelas sahaja, akan ada 2 sahajalah pelaporan PBD. Ya, kalau kata cikgu mengajar 5 kelas, walaupun satu subjek macam Bonda, satu subjek pendidikan muzik tapi 5 kelas, 2 tahun 5, 3 tahun 6, so akan ada 5 folder macam ni. Okay, di dalamnya akan ada 3 lah perkara yang Bonda dah sebut tadi ya. Kita ada pelaporan dan kita ada rekod semakan. Semua guru akan dapat tapak yang macam Bonda bagi ni lah. Tapi ikut subjek masing-masing ya. Dan kalau kata tak ada, boleh dapatkan daripada pusat pengembangan kurikulum. Ya. Di situ segalanya ada. Nanti Bonda akan share link lah macam mana you all nak download. Baik. Kita teruskan dengan apa ada dalam e-record. Okay, di dalam e-record selain daripada headcount, selain daripada RPT, selain daripada DSKP, kita juga ada catatan penyeliaan, kita ada laporan pentaksiran bilik darjah, ya. Kita ada pertemuan profesional, kalau kata cikgu pergi meeting, cikgu pergi taklimat, cikgu pergi bengkel, segala-gala cikgu catatkan dalam ni lah. Ya. Apa yang ada dalam ni Bonda buat ringkasan saja, nanti boleh tengok daripada tapak yang Bonda akan share. Okey, aktiviti guru. Apa saja yang cikgu lakukan di sekolah, cikgu tengoklah ya. Cikgu catatkan dalam tu. Aktiviti guru ni boleh jadi sebagai panduan dan kaedah penilaian pentaksiran e-prestasi. Ya. Jadi pentadbir akan lihat daripada sini lah laporan-laporan cikgu. Kalau kata ada sijil nak masuk dalam ni pun masuk sahajalah. Baik, kita teruskan ya. Okey, ini adalah tapak e-record seperti yang Bonda dah sebut tadi. Kenapa Bonda ada banyak? Ada 8 walaupun kita baru mulakan di 3 buah sekolah. Sebab untuk makluman Bonda bermula pada tahun 2016 sepenuhnya. 2017 tanpa cetak dan seterusnya 7 ni kerana Bonda bergerak daripada satu sekolah ke sekolah yang lain. Ada dalam satu tahun, contoh macam 2019 ada 2 tapak e-record kerana Bonda berada di SK Taman Bukit Mewah. 2019 Bonda berada di SK Taman Skudai Baru. Dan 2020 Bonda berada di SK Taman Skudai Baru. 2021 Bonda berada di 2020 bulan 3 Bonda bergerak ke SK Seri Melati Kuantan Pahang. Jadi tapak e-rekodnya sama, cuma nama sekolahnya lain lah dan kita hanya sambung bulan sahaja. Baik. Jadi setiap orang guru nanti apabila dah dapat tapak yang Bonda berikan, Bonda akan sharekan tapak. Tolong upload e-record cikgu ke dalam tapak drive ni. Okey, tapak yang Bonda akan bagi nanti, tolong upload, letak dalam Google Drive. Kerana e-record hanya boleh dilihat keseluruhannya melalui Google Drive. Tapi RPH, cikgu boleh dilihat melalui Google Classroom. Ya, jadi beza Jadi macam orang kata maknya berada di Google Drive, anaknya berada di Google Classroom. Okay, jadi kalau dapat tapak nanti, macam biasa klik new. Okay, file upload. Okay, bagi yang tak mahir, bagi yang dah mahir tak ada masalah kan. Okay, file upload. Kemudian dia akan pergi pada folder desktop ke di mana cikgu simpan tu lah tapak tu nanti. Okay, contoh macam Bonda buat ni, Bonda letakkan pada desktop. Okay, dia akan duduk dalam bentuk macam ni file zip. Okay, ini contohnya. Kemudian cikgu rename lah. Rename tapak tu apabila dah extract nanti dah boleh dibuka, cikgu rename ikut nama cikgu. Okay, 001 ikutlah tahun. Okay, e-record 2021 contohnya. Letakkan nama cikgu sepenuhnya di sini. Okay, kenapa ada 0001?
Sebab tahun 2021 cikgu akan mula dengan 0001 e-rekod cikgu. Kemudian untuk tahun 2022 mungkin buku rekod yang kedua dia akan jadi 0002. Begitulah tahun 2023 mungkin akan jadi 0003. Dan data cikgu boleh hidup 1000 tahun, dia akan jadi 1000. Okey, contohnya ini adalah contoh ya. Kalau tak nak guna 001 ni terpulang pada pengurusan sekolah. Bincanglah. Kalau kata panjang sangat kan, terpulang. Tapi ini adalah cara bonda melaksanakan di 3 buah sekolah. Dan mudah untuk disemak, mudah untuk guru tersebut nak cek. Buku rekod ni tahun bila, buku rekod yang ni tahun bila, hanya bermula dengan 001, 0002. Okay? Dan seterusnya 0003. Andainya dah 3 tahun lah. Macam bonda dah tahun ke-6, dia jadi 0006. Ya? Baik. Ini contoh apabila kita dah muat turun nanti ya, dia akan duduk di sini. So kita letakkan di sini, kita akan open. Bila kita klik open, dia akan naik dan duduk pada Google Drive yang cikgu punya sendiri. Okay, dia akan duduk di sinilah macam bonda letakkan ni. Okay, dia akan duduk di sini. Okay, kemudian ini adalah rekod mengajar yang cikgu ada sekarang dan apa yang cikgu kena buat. Okay, yang ini tolong alert Tadi cikgu dah upload kan, dah letakkan dalam My Drive ni. Apa yang cikgu kena buat, tapak itu yang telah diedit, yang telah dimasukkan segala data apa semua, cikgu kena share dengan sekolah. Akaun email Delima sekolah. Okey, bonda ulang ya. Okey, ini adalah tapak e-rekod yang cikgu dah edit, cikgu dah masukkan jadual, cikgu dah buat RPH cikgu dah buat segala-gala berkaitan dengan satu buku rekod mengajar yang lengkap, laporan PBD, head count, segala-galanya ada. Apa cikgu buat? Cikgu klik, right click dan cikgu tekan share. Okey, selepas tekan share, apa yang cikgu kena buat seterusnya adalah cikgu masukkan email sekolah. Okey. So, type je lah. Sekolah dan ikut kod sekolah cikgu. Dia akan keluar banyak macam ni. Kalau kita type sekolah je, dia akan keluar sangat banyak. Tapi cikgu kena ingatlah, kod sekolah cikgu 36030 kalau tak silap lah. At moi-dl.edu.my. So apabila kita dah klik, nanti dia akan keluar dan kita just klik done. Okay, nanti dia akan share lah. Maknanya admin buku rekod mengajar, dia akan buka email ataupun Google Drive sekolah. Okay, contohnya macam cikgu kita lihat sekarang bonda alihkan kepada akaun sekolah bonda. Okay, ini adalah akaun SK Sri Melati. Okay, kita lihat macam mana guru besar, macam mana pentadbir daripada penolong kanan penolong kanan pentadbiran, penolong kanan HEM, penolong kanan KOKO, penolong kanan pendidikan khas, semua boleh lihat. Bagaimana kita lihat buku rekod mengajar semua guru. Okay, ini adalah akaun sekolah. Okay, ini kalau kita lihat tadi akaun bonda kan, personal. Sekarang ni adalah akaun sekolah. Bila akaun sekolah, dia akan ada logo sekolah macam ni. Still ada perkataan Delima. Okay, sebelah kanan ni. Okay, kita lihat di sini, cursor yang bonda bawa ni. Okay, di sini ada folder e-rekod stream. Ini sekatan untuk Sri Melati. Okay, di sini kami buat satu folder e-rekod. Di dalam ni ada e-rekod 2020 sebab bonda bermula di SK Sri Melati Kuantan Pahang tu pada bulan Mac 2020. So di sini duduknya e-rekod cikgu-cikgu bonda dan di sini sekarang adalah duduknya e-rekod guru-guru tahun 2021. Okey. Okey, semua ada dalam ni. Kalau kita lihat, ni ikut giliran lah. 001, 002, 003 ni terpulang pada pihak sekolah macam mana nak takbir. Macam mana nak buat nama atau nak renamekan nama. Okey, terpulang pada sekolah. Okay, jadi bonda ada 62 orang guru. Okey, semua ada dalam ni lah. Dia semua ada dalam ni. Semua duduk dalam ni, 62 orang guru. Jadi pentadbir sama ada guru besar ataupun GPK boleh lihat mana-mana guru yang dipertanggungjawabkan untuk penilaian prestasi sepanjang tahun. Jadi tak ada lagi alasan guru-guru tak boleh tunjukkan buku rekod mengajar, buku tertinggal, buku lupa nak bawa masuk kelas, rekod file PBD lupa nak bawa, tertinggal di rumah, tertinggal dalam kereta. Jadi tak ada alasan lah. Jadi sekarang guru besar dan semua pentadbir dah boleh lihat mana-mana guru. Macam bonda nak lihat mana-mana cikgu,
Bunda hanya klik saja nama cikgu tersebut. Contohnya macam Cikgu Aznida ni. Bila kita klik, segala-galanya ada dalam tu. Pilihlah mana yang kita nak lihat. Dan bagi guru-guru lain pula, bagi anak-anak guru yang lain pula, jangan lupa cikgu kena sentiasa update lah data-data yang ada dalam buku rekod ni. Kalau tak update, pihak pentadbir boleh lihat. Baik, ini adalah cara macam mana kita nak simpan kita punya buku rekod mengajar. Okey. Semua guru kalau boleh sekarang tengah online meet kan, tolong buka tab satu lagi, buka Google Classroom. Okey, sebab sedang meet, so buka tab satu lagi. Okey, klik tab dan buka Google Classroom. Harapnya tahu macam mana nak buka Google Classroom. Okay, macam bunda buat ni kan. Kalau kata tak tahu, bunda tunjuk. Okay, ni atas ni katalah kita sedang meet. Okay, kata kalau tak tahu macam mana nak buka. Okay, klik tab tepi ni. Okay, klik. Dan kita buka kita punya akaun The5. Okay. Google Drive tu. Kita klik kat 9 butang ni. Okay, ni akaun The5 personal Ini akaun The5 personal bunda. Okay, kita klik 9 butang ni. Di sini ada Classroom. Kalau siapa tak pernah buka Classroom, dia akan duduk dekat bahagian bawah ni. Kalau kata tak pernah buka lah Google Classroom tu, okay, dia akan duduk pada bahagian bawah sini. Bahagian bawah ni lah. Kalau tak ada, carilah dekat bahagian bawah sekali. Dia ada Google Classroom. Klik saja Google Classroom. Okay. Okay, kalau dah dapat, sepatutnya paparannya macam ni. Okay. Okay, bunda dah tolong buatkan akaun untuk sekolah Nong Cik. Okay. Puan Asma dah tak payah nak susah-susah saya dah buatkan dah. Okay, kita buka untuk akaun SK Nong Cik dalam Google Classroom. Orang lain tak boleh tampak lagi. Bunda akan sharekan kod-nya. Okay. So untuk tutorial hari ni, okay, ini dia. Boleh nampak tak? Tolong seorang respon. Bunda takut tak nampak je. Boleh bunda. Boleh. Okay, thank you. Baik, sekarang bunda akan bagikan kod kelas ni. You all buat apa dekat tepi ni, tadi ada lambang plus. Kalau buka akaun personal, tidak. Pula, okay, kalau buka akaun personal ataupun akaun mana-mana lah, kita ada lambang plus kat sini. Okay, klik plus ni. Okay, klik join class. Jangan create class join class. Okay, kodnya adalah kod ini. Okay, sekejap. Okay, typekan kod ni. Sekarang. Semua orang kena buat kalau tak buat, tak dapat tapak ni. So, bunda dah share dalam Google Classroom sekolah. Tapak ni dah duduk dalam Google Classroom, bunda dah buat satu folder untuk sekolah lah, untuk sekolah Nong Cik. Tolong type, jangan salah huruf, jangan salah nombor, jangan salah kedudukan. Dah siap, dah dapat, dia akan keluar perkataan tutorial e-record SK Nong Cik Johor Bahru. Dah? Dah. Okay. Dah bunda dah. Okay, dah siap. Baik. Semua dah dapat ni warna hijau ni Harap-harap dah ada. Dia mesti ada perkataan tutorial bengkel e-record SK Nong Cik Johor Bahru. Dia mesti sama dengan apa yang bunda paparkan sekarang ni. Okay, selepas dah, apa yang kena buat, lihat dekat bahagian bawah ni, dia ada 2 assignment. 1, latihan penghantaran. 1, tapak e-record. Okay, apa yang kena buat? Klik tapak e-record. Klik tapak e-record. Mungkin tak sama dengan paparan bunda, tapi you all boleh tengok dekat instruction. Okay, dia akan dapat macam ni. Dia akan dapat 3 file yang bunda dah share. Okay, 1
tapak e-record yang bonda kompres, bonda zip kan, sebab dia besar, bonda tak boleh bagi satu-satu, dia akan jadi berserabut. So bonda bagi dalam bentuk zip. You all buat, apa yang kena buat adalah download. Kalau tak ada WinZip, kena buat WinZip lah, ataupun kena download WinZip sekejap. Tak payah beli, dekat internet banyak WinZip free, download saja. Okay, dan di sini adalah contoh penulisan bahasa Arab, pendidikan Islam, pendidikan moral, muzik, PSB, BM, BI, semua benda dah letakkan dalam ni. Ni pun dalam bentuk zip. Dan yang ini adalah contoh tapak Google Google Sheet dalam bentuk Excel. Sebab benda paparkan yang ada dalam e-record ni adalah dalam bentuk words, ataupun kita panggil sebagai Microsoft Word. Okay. Tapi kalau kata tak suka yang tu, boleh gunakan tapak Excel. Jadi terpulanglah pada pengurusan sekolah. Kalau di sekolah Seri Melati sekarang, bunda gunakan dua tapak. Satu dalam bentuk Word, satu dalam bentuk Google Sheet. Sebab ada certain panitia dia lebih selesa dengan bentuk Word. Ada certain panitia pula dia lebih suka dalam bentuk Google Sheet ataupun Excel. So keputusannya diputuskan oleh panitia masing-masing. Tak boleh cikgu sesuka hati nak pilih tapak e-record tu nak yang mana, ataupun RPH tu nak mana. Katalah cikgu bahasa Melayu, cikgu Halim nak guna Word, cikgu bahasa Melayu ni pula nak guna Excel, tak boleh. Dalam satu panitia kena sama dan perlu diminitkan dalam minit mesyuarat. Perlu ada minit mesyuarat yang menunjukkan bahawa persetujuan semua ahli mesyuarat menggunakan tapak yang mana, Word ataupun Excel. Okay? Penggunaan e-record ni juga perlu diminitkan dalam mesyuarat panitia ataupun mesyuarat kurikulum. Perlu ada. Sebab ini adalah bahan bukti bahawa segala yang dibuat adalah dalam persetujuan bersama, bukan kehendak seorang sahaja. Okay? Baik, yang ni bonda tak boleh buka. You all buka sendiri. Nanti dah siap buka, you all boleh nampak apa yang ada dalam e-record ni. Okay? Bila dah download nanti, jangan lupa letakkan di desktop komputer masing-masing. Contoh macam ni. Letaklah. Macam model ni banyak tapi you all letakkan, dia akan duduk macam ni lah. Okay, kalau copy sahaja, WinZip tu tak buka dalam bentuk WinZip, tak extract, dia akan duduk dalam bentuk file zip. Tapi kalau sempat extract, pandai extract, kita akan dapat dalam bentuk macam ni lah. Ni. Dia dah siap extract. Okay, apa yang ada dalam file ni, yang bunda dah share ni, dia akan dapat dilihat dalam bentuk seperti ini. Okay, kita ada RPH, info umum, segala-galanya. Apa yang bunda share sepatutnya ada. Dia mesti ada bermula dengan 001 A sampai M, dan ada jadual tu kalau nak tambah lah. Kalau tak nak, sebab sini pun dah ada jadual. Yang ni bunda saja je tambah kat sini. Dan di bawah ni ada surat dapatan pemeriksaan. Ini diperlukan oleh guru besar dan juga GPK. Sebab mereka nak semak. Kalau cikgu cuma dapat sekali je top. Tapi kalau dapat lebih daripada 5-6 kali, that means cikgu ada masalah dengan pengurusan buku rekod mengajar cikgu. Okey, setakat ini ada yang sedang download ataupun hanya melihat? Tolong respon. Ada yang sedang download? Sudah download dah. Sudah download. Okey, dapat tak macam ni cikgu? Dapat ya? Harapnya dapat ya? Okey, alhamdulillah. So bagi yang tak dapat tu nanti minta bantuan kawan-kawan lah ya. Sebab buat online ni bunda tak boleh nak tengok seorang-seorang Jadi bunda boleh tengok satu-satu macam ni sahajalah Jadi sepatutnya ingat, download, letak di desktop. Kenapa kena letak di desktop cikgu? Sebab tugas cikgu apabila dah download, dah extract, dia akan dapat dalam satu file lengkap macam tadi. Cikgu kena rename. Sebab tapak yang bunda bagi adalah 001 e-record 2021 XXXX. So cikgu kena rename, letak nama cikgu. Okay, so contohnya 001 e-record 2021 Muhammad Halim bin Hassan contohnya. Okay, kenapa kena letakkan macam tu? Sebab nama kita kena nama rasmi.
Jangan letak e-record 001 e-record 2021 manja. Itu panggilan kat rumah. Dalam ni buku rekod mengajar adalah rasmi. So kalau nama kat rumah manja, nama rasminya Marlina Manja, kena letakkan Marlina Manja binti Muhammad Zaki contohnya. Jadi kena nama lengkap lah macam bunda buat ni kan, Rashidah binti Muhammad, lengkap macam mana IC kita macam tu lah. Selepas cikgu dah rename folder pertama, dalam ni pun cikgu kena rename. RPH letak nama cikgu, Rashidah binti Muhammad. Asmah binti apa, letak nama di situ, nama lengkap cikgu di sini. Dua perkara ni cikgu kena rename. Selepas cikgu dah buka, bunda ada bagikan contoh rancangan mengajar harian dalam bentuk Google Docs secara online ataupun Words secara offline. Ini adalah contoh yang bunda bagi. Ini dalam bentuk Words. Kalau tak nak dalam bentuk Word, bunda dah bagi dalam bentuk Excel tadi kan, pun boleh download yang bunda bagilah. So terpulang pada panitia masing-masing. Sekejap. Open mic. Download sah. Bullshit. Lambat. Tak boleh download bullshit ni. Betul. Koi. Okey, Sentil sambung. Mohon syukur ajar saya nanti one to one. Sorry dah 2 kali. Dia memang suka tendang keluar lah. Sorry dia masalah lain, tak tahulah hari ni kenapa dia memang dengki betul. Okay, setakat ni siapa yang bermasalah untuk download? Ada yang bermasalah? Okay. Pun dia tunjukkan yang dalam bentuk words tadi Sorry lah, dah 2 kali dia tendang keluar. Dengki betul.
Harap tak terkeluar lagi. Okey, boleh tunjukkan satu contoh dalam bentuk Google Docs secara online kita panggil Google Docs. Kalau offline kita panggil Microsoft Word kan, Words. Okey, kalau dalam bentuk Google Drive semua ni kita panggil Google Doc Okey, dia macam ni. Ini contoh yang dalam bentuk Google Docs lah. Okay, harapnya semua boleh nampak. Okey, macam biasa kita ada minggu, ada hari-hari tarikh, tema bidang, mata pelajaran, tajuk, standard, objektif, aktiviti, tindakan susulan, kita perlu ada pemulihan, pengukuhan, pengayaan. Ini untuk sekolah TS25 perlu ada. Benda dah mulakan sebelum TS25 tapi kita dah bawa ke sekolah TS25 sekarang lah. SK Seri Melati adalah sekolah TS25 kohort 4. Jadi benda teruskan sajalah sebab bendanya sama je. Okay. So ini dalam bentuk Google Docs Cuma satu lagi untuk semua guru kerana sekolah telah dilantik sebagai sekolah TS25. Di bawah objektif ni perlu ada kriteria kejayaan. Kena tambahkan satu lah. Nak tambah biasa je, macam biasa just edit, tambah je lah ataupun insert. Okay. Just tambah saja row kat sini, tambahkan perkataan kriteria kejayaan, barulah aktiviti. Untuk semua sekolah TS25 dia kena ada perkataan kriteria kejayaan. Satu lagi laju kat sini dia tambah di bawah objektif. So standard pembelajaran, objektif, kriteria kejayaan, barulah aktiviti. Okay, dan seterusnya benda yang sama lah. Sama sahaja. Okay, macam mana Bonda juga adalah seorang guru besar, Bonda juga laksanakan RPH. Okay, sama je macam mana-mana cikgu. Kalau tak dapat laksanakan, kita just catat je lah di sini. Okay, kalau kata guru besar mencerap, guru besar boleh buat secara online, guru besar akan catatkan dia punya pencerapan tu di sini. Dia akan catatkan lah kalau dia melaksanakan pencerapan, dia boleh lihat cikgu punya secara online. Guru besar ataupun mana-mana pentadbir akan catatkan apa yang dia dapat daripada sesi pencerapan yang dia buat. Okay, sama Bonda guru besar, Bonda pun buat RPH. Okay, jadi kalau kita guru yang bertanggungjawab, kita tak buat RPH. Sama je, mana-mana pun selagi bergelar guru kan. Okay, ini dalam bentuk Google dalam bentuk Google Docs kan. Okay, kita cuba lihat yang mana-mana guru yang buat dalam bentuk Google dalam bentuk Excel tadi sekejap Sambil-sambil tu cikgu boleh download tapak yang Bonda bagi tadi. Download, dah boleh edit, sambil-sambil tu dah boleh ubah lah. Okay, mana dia tapak tadi. Okay, ni contoh tapak Excel Okay, ni dalam bentuk Excel. Okay. Dia dalam bentuk macam ni, kita boleh lihat subjek, dia ada jadual, dia ada rancangan harian. Okay, kejap. Okay, ni dalam bentuk Google Sheet Okay, dia akan dapat macam ni. So di bahagian bawah ni sepatutnya ada hari. Ini adalah jadual. Yang Bonda paparkan ni adalah jadual. Kalau muat turun dengan betul, line tak ada masalah. Biasanya kita akan dapat terus di bawah ni dia ada jadual. Dia ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia dalam bentuk folder macam tu. Okay, kita just klik saja. Kalau dalam bentuk Word tadi, dia ke bawah kan. Okay, tapi kalau dalam bentuk Excel, dia ke kanan. Okay, jadual Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau sekolah B lah, kalau di Johor Bahru, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. So, ni dia ada masalah lain so dia lambat lah. Okay, dia klik sahaja di bahagian tepi-tepi ni. Dia sepatutnya ada button. Okay, yang Bonda paparkan ni adalah jadual. Okay. Kalau sampai ke bawah pun dia
dia adalah jadual. Sepatutnya kat tepi ni ada. Di tepi ni ada jadual Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, dan perkara-perkara ni semua boleh diedit. Edit ikut subjek cikgu mengajar lah. Ni semua nama-nama sekolah ni semua boleh ubah, nama cikgu boleh ubah, minggu ke berapa boleh ubah, logo semua pun boleh ubah. Mungkin ada pakar IT di SK Nongcik, boleh ambil, boleh buat turun, boleh edit. Ubahlah sendiri. Tak ada masalah. Bonda bagi free of charge, tanpa apa-apa bayaran. Bonda dah ingatkan pada tuan guru besar, tak perlu bagi apa-apa, bonda bagi ilmu percuma. Kita share sahaja. Moga apa yang bonda bagi, kita boleh bawa ke akhirat nanti. Baik. Jadi kalau kata tak suka dalam bentuk Google Docs tadi, yang terus dia bawa ke bawah kerana subjek sangat panjang, boleh buat dalam bentuk Google Doc. Ini salah satu. So pilih mana-mana lah, ikut terpulang pada panitia masing-masing. Baik. So kita pergi kepada tapak yang tadi. Harapnya semua dah dapat muat turun. Okey, satu lagi. Bonda nak you all join kelas ini. Baik. Yang ini adalah rekod penghantaran. Sebab apabila you all dah buat, dah edit, dah upload dalam Google Drive, buku rekod mengajar akan duduk dalam Google Drive. Tapi macam mana nak pastikan cikgu menghantar rancangan mengajar harian setiap minggu? Okay, macam di sekolah bonda di SK Seri Melati, kami ataupun bonda buat peraturan, cikgu-cikgu akan hantar pada hari Ahad selewatnya pukul 8 malam. Sebab hari Isnin kita dah mula bekerja, kita dah mula ada kelas. Kalau waktu PDPR pun hari Isnin tetap ada PDPR, ada jadual tak ada jadual tetap kena buat RPH. So bonda buat hari Ahad pukul 8 malam, cikgu selewatnya mesti dah hantar. Okey, macam mana mereka hantar? Kita lihat sini contohnya, bonda buka akaun Google Classroom sekolah. Kalau lihat di sini, ni adalah akaun Google Classroom sekolah. Di bawah ni kita cari folder untuk penghantaran. Okey, kalau banyak-banyak ni semua sekolah bonda sekarang adalah sekolah digital ke arah sekolah pendigitalan. Jadi semua kelas memang ada akaun Google Classroom. Okey. So di sini adalah akaun untuk ataupun folder untuk tahun 2021. Okey, di sini bonda minta cikgu hantar dari minggu 1 hinggalah minggu akan datang ni, iaitu minggu ke-19. Okey, yang ni. Okey, so mereka akan hantar di sini lah. Okey, ni contohnya. Okey. Minggu 19 Jun iaitu bermula hari Ahad ni kalau untuk di Johor. Untuk di Pahang akan bermula pada hari Isnin. Jadi cikgu-cikgu hantar melalui Google Classroom. Mereka hantar RPH sahaja. Perkara-perkara lain yang ada dalam buku rekod mengajar mereka tak hantar. Mereka hanya letak Google Drive, tak ubah. Nak ubah edit pun dalam Google Drive. Tapi untuk RPH mereka kena hantar di sinilah. Jadi kalau kita lihat ni cikgu-cikgu bonda lah ada yang dalam Google bentuk Google Doc, ada yang dalam bentuk Excel. So terpulang pada panitia, keputusan panitia masing-masing. Dan di sini bonda gunakan sistem pemarkahan. Jadi kalau kata cikgu bonda dah hantar, katalah ni Cikgu Halim ni, Ustaz Halim ni, dia dah hantar, dia dah siapkan siap screenshot lagi apa yang dia nak ajar untuk hari Isnin minggu hadapan ni kan. Dia dah siap dah dengan jadual baru yang kita orang dah edit, kita orang dah buat yang terkini. Okey, katalah bonda dah tengok semua sekali, ni tugas pentadbir guru besar dan GPK. Katalah dah lihat, kita bagi markah kat sini. Type markah dan kita klik return. Okay, apabila klik return, bukan hanya pentadbir yang boleh nampak markah ataupun semakan, cikgu tersebut juga akan terima notifikasi dalam handphone. Dan jangan lupa dalam handphone cikgu kena download 2 apps. Satu apps Google Classroom, satu lagi apps Google Drive. Okay, kena ada dalam dalam handphone cikgu. Kalau kata pakai handphone lah, kalau kata nak pakai tab, dua benda tu pun kena ada. Okay. Sekejap ya. Boleh try tunjukkan di sini. Nampak tak? Tak boleh nampak. Okay. Kalau lihat di situ, ni adalah paparan desktop pada handphone bonda. Bonda letakkan di kiri kanan.
ada Google Drive dan Google Classroom. Apps ni boleh buat turun daripada Play Store lah kalau kita guna Android kan. Okay, letak pada handphone cikgu. Sebab selepas ini cikgu masuk kelas, cikgu tak bawa buku, cikgu tak bawa file. Cikgu hanya bawa handphone sahaja. Okay, jadi macam mana pihak penyelia atau pemantau nak lihat buku rekod mengajar cikgu? Takkan dia nak bawa laptop dia masuk kelas? Ataupun takkan cikgu nak bawa laptop sebesar-besar gajah ni masuk kelas kan? So, cikgu bawa handphone sahaja. Jadi apabila diminta tunjuk atau paparkan buku rekod mengajar cikgu, cikgu just klik di sini. Cikgu klikkan cikgu punya Google Drive macam Bunda tunjuk tadi. Okay. Dan kita akan boleh tengok terus buku rekod mengajar. Okay, contoh kat situ. Kita akan boleh tengok teruslah buku rekod mengajar kita dalam ni. Okay. Tak berapa jelas kan, tapi tak apalah. Nanti boleh try and error Okay. Baik, so ingat selain daripada cikgu kena buat turun, cikgu kena letak dalam desktop komputer, lepas tu cikgu kena upload dalam Google Drive, dan perkara yang kedua tadi cikgu kena buat turun 2 apps, letak dalam handphone masing-masing, letak pada paparan pertama handphone cikgu supaya apabila dipantau senang untuk ditunjukkan. Dan perkara yang ketiga, cikgu kena download ataupun join kelas ini. Sekejap ya. Semua orang kena join Kalau cikgu tak join, cikgu tak boleh hantar rancangan rekod mengajar cikgu. Okay, so tadi tapak untuk cikgu dapatkan tapak e-rekod kan. Sekarang adalah tapak untuk cikgu hantar buku rekod mengajar ataupun rancangan mengajar harian. Sorry ni rancangan mengajar harian saja. Okay, so semua tolong join Bunda dah tolong buat dah. Tinggal nak join saja. Tinggal nak jalankan saja. Buka yang sama, buka Google Classroom, klik join. Okay, harapnya dah ada. Semua dah dapat ya? Dapat. Dah dapat lah. Okay. Bunda dengar suara cikgu lelaki je, cikgu perempuan senyap dan sunyi. Harapnya dapat Jangan sambil-sambil masak pula tu. Sebab benda ni kalau kita tak praktikal memang tak boleh buat. Setakat amali dengar je memang tak boleh. Memang kita kena buat. Kita kena praktikal pada masa yang sama. Okay. Lepas cikgu dah dapat, cikgu akan masuk dalam folder e-record 2021 SK Nong Cik. Okay, kalau kita lihat di sini memang tak ada apa-apa lagi. So, selepas ini Bunda tunjuk macam mana nak buat penghantaran Ini tugas untuk admin e-record. Mungkin boleh dilantik oleh pihak sekolah atau guru besar sendiri atau GPK pun boleh, tak ada masalah. Okay, caranya macam tadi kita pergi sini, pada folder, kita pergi pada classroom, kita pergi pada create dan kita pergi pada assignment. Okay, macam mana kita nak buat? Kita buatlah contohnya RPH minggu 19 bulan Jun 2021. Okay, so bagilah arahan. Okay, contohnya sila hantar RPH minggu 19 Jun 2021 selewatnya pada Sabtu hari ni untuk sekolah di Negeri Johor kan. Okay, selewatnya pada hari Sabtu. Hari ni berapa bulan 12. Bunda hentamlah rasanya 12 kan? Tak silap lah. 12/6/2021 jam 8 malam. Contohnya. Ini adalah contoh arahan. Nak tambah arahan, nak merepek ke apa, tu terpulang pada guru besar lah. Apa dia nak masukkan dalam ni. Okay, ini contohnya. Kemudian kita buat due date. Ini untuk admin dan guru besar dan juga pentadbir sekena tahu benda ni. Kalau tak boleh buat folder untuk penghantaran. Okey, letakkan tarikh yang cikgu-cikgu tu kena hantar. Okey,
time kita ubah kepada pukul 8 malam. Okay. Dan topik kita buatlah RPH, create topik, kita buat RPH, minggu 19 Jun 2021. Okay, contoh dan kita assign. Bila kita assign, semua orang yang dah join tadi akan dapat notifikasi. Cikgu tengok dalam cikgu punya handphone lah atau Google Drive, biasanya akan ada notifikasi menyatakan ada assignment yang cikgu kena buat. So di sinilah kalau kata cikgu nak hantar, cikgu kena lihat minggu. Jangan salah minggu. Okay, macam mana nak hantar cikgu? Okay, ini dah ada folder kan? Okay, macam mana cikgu nak hantar? Cikgu pergi pada personal. Okay, contohnya macam bonda bonda pergi pada personal. Okay, pergi pada record tadi, pergi pada tarikh 19 hari bulan. Macam cikgu punya sama je. Klik, okay, kat tepi ni dia ada arahan macam mana kita nak upload. Okay. So, kita klik add. Kita pergi pada Google Drive. Kenapa kena pergi pada Google Drive? Sebab kita simpan buku rekod mengajar kita dalam Google Drive. Jangan klik file. Cikgu klik Google Drive. Sebab cikgu kena simpan buku rekod mengajar cikgu dalam Google Drive. Cikgu nak edit ke, cikgu nak apa ke, semua buat dalam Google Drive. Jangan buat di luar Google Drive. Sebab kalau buat di luar Google Drive, cikgu akan buat secara offline. Kalau buat kat desktop ke, cikgu akan buat 2 kali kerja. Tapi kalau cikgu buat dalam Google Drive, kita akan buat sekali je kerja. Tak payah nak edit, tak payah nak upload sebab dia akan auto update ataupun auto edit. So tak perlu nak save, tak perlu nak apa. Dia akan senang. Kita tutup pun dia dah memang auto save. Jadi kita klik pada Google Drive. Okay, kita klik pada My Drive sebab dia akan duduk dekat My Drive, My Drive cikgu. Okay, kita klik pada di mana kita simpan e-record kita. Okay, contoh macam bonda simpan di sini. Okay, bonda cari bonda punya e-record yang terkini. Okay, RPH bonda. Okay, katalah bulan, sekarang bulan Jun kan? Okay, katalah bulan Jun bonda nak hantar, okay, mana-manalah contohnya ni. Minggu 21. Lepas tu bonda klik insert. Okay, dia akan masuk. Okay. Jangan lupa walaupun dah keluar macam ni, cikgu akan kata okey dah selamat. Jangan. Selagi cikgu tak klik turn in, cikgu punya RPH tak akan dapat dilihat. Cikgu hantar tapi tak dapat dilihat. Jadi jangan lupa bila dah ada macam ni, cikgu kena turn in. Dan klik sekali lagi turn in. Okey. Bila dia dah keluar perkataan unsubmit, barulah kita boleh lihat RPH cikgu ada dalam senarai rancangan mengajar harian yang dihantar kepada pihak sekolah. Okay. So ini cara. Kalau kata alamak tersalah hantar, apa nak buat? Cikgu just klik. Okay. Lepas tu cikgu semak. Betul ke yang saya hantar tadi? Oh salah, tarikhnya salah. 8 bulan. Patutnya 19 kan? Okay, apa cikgu kena buat? Cikgu patah balik. Cikgu klik unsubmit. Bila unsubmit, bermakna cikgu dah buang apa yang cikgu ada tadi dan cikgu pangkah. Lepas tu cikgu add balik lah. Add balik sama je. Google Drive, My Drive, sebab dia duduk dalam My Drive personal 5 kan. Cari cikgu punya e-record kat mana tadi. Buat langkah yang seperti apa bonda ajar tadi. Okay, jangan lupa klik turn in, turn in. Kalau kata nak guna laptop boleh, nak guna handphone boleh, nak guna tab boleh, terpulang. Yang penting Google Drive cikgu berada di mana-mana peranti yang cikgu gunakan. Kalau cikgu hanya letak dalam cikgu punya laptop, bermakna cikgu kena guna laptop sajalah. Dia punya akaun Google Drive tak ada dalam handphone, tak boleh. Kena ada dalam handphone sebab cikgu selepas ni hanya bawa handphone je masuk kelas. Cikgu tak akan bawa laptop yang sebesar-besar gelabak ni masuk kelas. Okay. Baik. So macam mana guru besar nak semak tadi, rasanya bonda dah tunjuk. Macam mana pentadbir nak semak pun cara yang sama, tak ada beza. Jadi selepas ni siapa-siapa boleh cuba hantar lah. Cuba hantar. Ada sesiapa nak cuba? Kalau ada sesiapa nak cuba hantar. Kita boleh tengok berapa ramai yang dah boleh join. Kita tengok siapa yang dah join dalam ni sekejap. Kita lihat Anis, Asma, Puan Asma, Azizul, Azra, Idham, Hairul semua ada nama. Okey, harapnya semua adalah cukup 42 orang tak silap ya.
Sepatutnya ada Okey, harapnya semua dah boleh masuk. Termasuk guru besar pun kena hantar buku rekod mengajar. Bukan guru besar melihat sahaja tapi guru besar pun kena hantar. Sebab tu bonda ada akaun Delima sendiri. Bonda pun hantar buku rekod mengajar. Lepas tu nak semak guna akaun sekolah. Okey, macam ni. Nak semak guna akaun sekolah. Nak hantar guna akaun personal. Jadi berbeza cikgu tak kira lah kita guru besar ke, kita bukan guru besar ke, hantar tetap hantar. Okey. Baik, setakat ni ada persoalan apa-apa? Sebelum bonda teruskan, sebab ada latihan yang bonda nak you all cuba buat. Okey, kejap. Okey, kita pergi pada tutorial bengkel. Okey, lihat di sini ada latihan penghantaran. Okey, ada latihan penghantaran. Klik pada latihan penghantaran. Okey. Mana-mana guru cuba hantar. Ambil saja tapak yang bonda bagi tadi. Upload ke Google Drive dan cuba hantar mana-mana. Apa-apa saja RPH yang ada dalam tapak yang bonda bagi. Itu bukan tapak betul kan? Just tapak contoh sahaja. So, cuba hantar. Kita boleh lihat siapa yang boleh ataupun berjaya turn in. Ada sesiapa yang dah upload dalam Google Drive? Sebab ni latihan penghantaran kalau tak buat, lepas ni bonda tak boleh nak bantu sebab kita dah jauh kan. Lepas tu COVID lagi. Kalau tak ada COVID mungkin bonda boleh singgah sekolah sekejap. Okey, Cikgu Sadudin. Berjaya hantar. Okay, kita lihat Ni Cikgu Sadudin. Baik, kita lihat. Walaupun tak ada apa-apa yang dihantar. Okey. Okey, ada orang lain? Ni baru seorang. Walaupun cikgu tak hantar apa-apa kan, tapi sekurang-kurangnya cikgu berjaya menghantar. Saya test je. Tak ada masalah. Yang penting cikgu faham macam mana nak buat. Okey, Cikgu Sadudin berjaya. Orang lain? Seorang je, ramai-ramai lagi. Okey, Cikgu Ilham, Cikgu Nur Atira. Okey. Cikgu Nur Atira berjaya upload contoh tapak. Okey lah tu. Yang penting faham macam mana nak buat. Cikgu Ilham, tapak bahasa Inggeris. Okey lah tu, tak kisah mana-mana. Yang penting cikgu faham macam mana nak upload. Dan macam mana nak pastikan dia ada, jangan lupa turn in. Cikgu Haryati. Okey, seorang demi seorang. Okay. Tahniah cikgu Walaupun kita jauh, okey, ni antara yang dah berjaya lah. Yang dah berjaya masuk. Cikgu Kumaran, Cikgu Nur Saidah, Asla, Cikgu Farid, Cikgu Syahrin, Cikgu Syukur. Okey, tahniah. Okey, Cikgu Hayati. Tanya soalan kejap. Okey. Ya. Macam contoh tadi kalau saya hantar, lepas tu ada button unsubmit kan? Kalau saya tekan button unsubmit tu maksudnya bermakna hantar lah. Kalau tekan unsubmit maknanya file yang cikgu hantar tu dia akan hilang. Oh, okey. Jadi kalau dah kata dah hantar, dah memang itulah file yang cikgu nak hantar, cikgu jangan klik unsubmit. Kalau kata cikgu nak edit, cikgu edit dekat Google Drive. Cikgu jangan edit dekat Google Classroom, cikgu edit dekat Google Drive. Macam bonda sebut tadi, Google Drive tu adalah map. Segala benda cikgu nak edit, cikgu edit dekat Google Drive. Peringatan kepada semua, jangan edit pada Google Classroom. Edit pada Google Drive. Okey? Okey, baik-baik. Terima kasih Puan. Sama. Ada lagi persoalan? Okey, sekarang bonda buka pada persoalan lah. Sebab bila cikgu dah boleh hantar ni, that's mean cikgu dah berjaya. Cikgu dah faham. Cuma cikgu nak edit RPH dan e-record tu saja. Yang tu cikgu kena edit sendirilah. Yang tu bonda tak boleh nak bantu. Bonda dah bagi tapak. Okey, sekarang bonda bagi peluang pada semua. Kalau ada persoalan-persoalan nak ditanya, kita bukalah. Okey, ada persoalan apa-apa nak tanya? Bonda, saya nak tanya. Kalau untuk guru bimbingan kaunseling macam mana punya tu? Okey, guru bimbingan kaunseling dia ada tapak dia sendiri. Kalau nak nanti bonda akan share lah. Okey, baik. Bonda akan bagi satu tapak penuh, memang ada. Okey, ada lain?
Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Jawi, sorry. Semua dalam tulisan Rumi kan. Cuma masalahnya untuk yang bahasa Arab, pendidikan Islam, cikgu kena ada software yang menggunakan tulisan Jawi. Ya, kena ada software tu. Kalau cikgu tak ada software tu, cikgu tak boleh buat lah. Tapi rasanya tak ada isu kot sekarang ni. Semua laptop ada software tu kan. Biasa dah dibagilah, terutama pada guru-guru panitia agama Islam. Okey, ada persoalan lain-lain nak tanya? Sakifah, mana Sakifah? Untuk prasekolah, Sakifah Okey. ada persoalan ke? Prasekolah nak tapak ke? Kalau nak tapak, Bunda akan bagi nantilah. Bunda akan masukkan dalam yang tutorial. Rasa baiknya Puan Rashidah kongsikan tapak untuk prasekolah sebab kami sekarang menghadapi guru prasekolah yang bukan option. Oh, okey. Jadi Boleh? kongsikan sajalah, mungkin berguna untuk dia kan. Boleh. Nanti kita share lah. Okey. Okay. Maknanya tadi kaunseling, kemudian prasekolah perlukan. Okey. Yang berkaitan dengan Jawi, bahasa Arab, agama semua tu kena beli atau kena muat turun sendiri software. Yang tu Bunda tak boleh bagilah. Sebab bukan kedai komputer kan, nak bagi free. Kena cari sendirilah. Okey. Ada soalan lain? Cikgu-cikgu lain, cikgu-cikgu option lain ke? Bunda dah bagi tapak contoh boleh edit sahajalah. Daripada pihak pentadbir ke, kalau ada persoalan apa-apa nak tanya? Bunda dah janji Banyak soalan, nanti kan kita PM tepi. Alright. Okay, cikgu-cikgu lain ni JPK tak nak tanya sebab yang menyemak nanti bukan hanya guru besar yang semak juga adalah pentadbir. Jadi guru besar dan juga JPK kena tahu ID dan password delima sekolah. Sebab apabila semak, jangan lupa semak gunakan akaun sekolah. Jangan guna akaun sendiri. Akaun sendiri untuk hantar. Jangan lupa guru besar pun kena hantar. JPK pun kena hantar. Jadi nak semak, guna akaun sekolah. Tak ada pertanyaan ke JPK dong cik? Hebat ni. Malu. Saya ada soalan. Tadi bila Puan kata kalau kita nak edit, kita kena edit ikut Google Drive kan? Saya try buka apa yang saya hantar tadi. Dia bila saya nak edit, ditulis request edit access. Okey. Saya kena hantar message ke owner. Baik. Okey, kalau macam tu, dia kena disemak dahulu oleh admin. Cikgu dah hantar tadi kan? Cikgu dah hantar, cikgu dah hantar cikgu punya RPH. Kemudian tu belum diberi skor oleh pihak admin. Contohnya guru besar belum bagi, JPK belum bagi skor kan? Maknanya dia belum semak. Okay? Jadi apabila belum disemak, cikgu memang tak boleh edit. Oh, patutlah request edit access. Yes. Jadi maknanya sekarang ni kalau cikgu nak tahu guru besar dengan JPK buat kerja ke tidak, berdasarkan RPH lah. Pun prestasi juga tu. Maksudnya kalau silap hantar, saya unsubmit je lah. Jadi kalau silap hantar, unsubmit je. Okay. Ada persoalan lain? Request edit access. Apa itu je, terima kasih. Sama. Ada persoalan lain? Bunda janji 1 jam dengan Puan Asma, 1 jam setengah lah. Termasuk sesi soal jawab. Sebenarnya sekejap je. Bagi guru-guru muda rasanya tak ada isu tentang internet apa semua ni kan. Bunda yang dah tua bangka dan nak pencen ni pun boleh gunakan internet dengan baik kan. Rekod pun dah boleh guna. Bunda dah share bukan hanya 1-2 sekolah dah beratus sekolah dah yang menggunakan e-record ni. Jadi harapnya SK Noncik yang ke arah transformasi 25 ni boleh laksanakan lah. Salah satu aspek yang mungkin boleh kita buat adalah pendigitalan. Okay, mulakan dengan tapak e-record. Selepas itu segala-galanya boleh buat menggunakan digital. Dan satu lagi, Bunda nak share PBD. Penilaian berdasarkan sekolah, pentadbiran berdasarkan sekolah juga kami buat secara online. Kami pun tak ada file, kami tak ada bahan bercetak. So semuanya secara online. Jadi pelaporan cikgu pun gunakan online. Masuk dalam Google Drive. Kemudian tu penyelaras boleh share. Dapat. Sekarang dah mudah. Tak ada isu lah. Kita PDPR, kita BDR ke, kita masih buat kerja. Tak ada masalah. Yang penting ada line internet, yang penting ada kemudahan peranti. Itu saja. Okey. Setakat ini. Puan Rashidah, Ya, saya.
tentang PBD, adakah ni yang kita buat e-record ni included dengan PBD atau PBD kita kena buat tutorial lain? Tak perlu. Sebab PBD kalau cikgu, okey sekejap ya. Kita tunjukkan balik sekejap. Kita pergi pada PBD sekejap. Okey, kita pergi pada, okey ni bonda punya Okey, seperti yang boleh sebut tadi, kita ada folder pentaksiran bilik darjah kan. Okey, setiap orang guru wajib ada folder ni, wajib ada folder PBD mengikut subjek dan mengikut kelas yang diajar. Okey, yang pertama dah ada dalam ni. Okey, macam mana nak dapatkan tapak ni? Boleh muat turun daripada bahagian kurikulum BPK, okey. Bahagian perkembangan kurikulum boleh dapatkan dari situ, ataupun boleh join Telegram e-record bonda. Dalam tu pun bonda dah share banyak rekod semakan. Boleh download, okey. Dan apabila cikgu dah ada rekod semakan, ini adalah bukti cikgu melaksanakan pentaksiran secara online ke offline ke bersemuka ke. Okey, ini macam yang bonda buat lah. Bonda mengajar tahun 5 kan. Okey, bonda ajar. Di sini adalah rekod semakan bonda. Okey, ada tarikh, ada tahap penguasaan pelajar. Okey, ikut tarikh yang kita ajar lah. Mesti selaras dengan RPH cikgu. Contohnya cikgu mengajar kemahiran 2.13 pada tarikh 4 Mei. Okey, dalam bahagian penilaian pentaksiran RPH cikgu dia ada lajur penilaian pentaksiran. Cikgu kena tuliskan PBD dilaksanakan, contohnya kepada semua pelajar ke, kepada sebahagian pelajar ke. Kalau kepada sebahagian kena tuliskan siapa budaknya lah. Okey. Kalau kepada semua senang, macam bonda buat ni kepada semua pelajar, jadi buat je. Okey. Adik yang 3, adik yang 4 terikat ikut kemahiran budak lah. Ikut TP mereka yang mereka kuasai. Okey, ni adalah contoh rekod semakan. Okey, ini adalah contoh rekod semakan setakat mana yang kita dah ajar. Okey. Baik. Selepas ini kita pergi kepada format, sebab format ni yang akan kita share dengan guru mata pelajaran. Guru kelas. Okey, macam tadi rekod semakan kita sebagai guru mata pelajaran. Dalam rekod pelaporan kita sebagai guru mata pelajaran kita kena share dengan guru kelas. Okey, sekejap ya. Harap lain tak ada masalah. Mana pula benda ni? Dia tak boleh paparkan pula. Patutnya tak ada masalah sepatutnya kat bahagian bawah ni kita boleh klik borang pelaporan pelajar. Ni masalah lain ke apa boleh pun tak pastilah. Tapi rasanya kalau cikgu pun biasa kan jumpa format ni. Rekod pelaporan dia mesti ada macam ni. Rekod prestasi murid kan, dia mesti ada ni siapa guru besar, siapa guru mata pelajaran, siapa guru kelas. Sepatutnya bawah ni kita boleh klik pada laporan pelajar. Okay, dalam laporan pelajar tu kita boleh masukkan kita punya tahap penguasaan yang kita dah buat dalam rekod semakan, dan di bahagian hujung sepatutnya sebelah kanan tu, bonda tak boleh papar lah kat sini. Okay, sepatutnya belah kanan tu dia akan ada keseluruhan TP. TP 1 tu lah yang kita akan share dengan guru kelas. 1 TP di bahagian kanan hujung tu yang kita akan share. Yang itu yang perlu ada. Jadi semua guru dah tak perlu nak ada file bercetak. Semua guru gunakan ni sahaja. Tadi 1 rekod semakan, yang kedua rekod pelaporan. Ini adalah bukti cikgu melaksanakan PBD. Dan macam mana dia nak pastikan rekod-rekod tu betul ke tidak? Biasanya pemantau akan minta cikgu punya rancangan mengajar harian. Jadi cikgu boleh tunjuk handphone cikgu boleh tunjukkan rancangan mengajar harian macam mana yang bonda bagi tadi. Rancangan mengajar harian bonda, kita katalah macam 4 hari bulan 5 tadi kan, dia akan lihat 4 hari bulan 5 ada tak catatan pentaksiran bilik darjah dilaksanakan. Kalau tak ada, bermakna cikgu gunakan
rekod tipu. Tapi kalau di dalam tu memang cikgu tuliskan 4 hari bulan pada rekod saya makan, cikgu bagi TP pada budak, pada RPH pun cikgu catatkan PBD dilaksanakan menggunakan kemahiran 2.1.3 ke apa benda ke, bermakna teknik yang cikgu gunakan untuk pelaksanaan PBD tu dah ikut aturan yang betul lah. Ya, cikgu ada RPH, cikgu ada rekod saya makan, kemudian mungkin cikgu ada evidence cikgu boleh catat pada bahagian catatan. Cikgu gunakan bahan bantu mengajar. Cikgu guna apa? Buku aktiviti, cikgu gunakan lembaran kerja, cikgu gunakan Kahoot, cikgu gunakan quizzes, cikgu gunakan Google Form, cikgu catat pada bahagian bahan bantu mengajar. Okey? Jangan lupa perkataan PBD dilaksanakan tu mesti ada dalam RPH. Kalau tak buat, dia tak terima. Sebab dia akan kata rekod tipu. Okey? Baik, setakat ni membantu Puan Asma? Boleh? Yang penting cikgu-cikgu kena ada tapak e-rekod. Dalam tapak e-rekod tu bukan hanya rancangan mengajar harian. Kena ada folder pentaksiran bilik darjah. Dua benda ni mesti ada. Kalau tak ada, PBD tak buat. Senang cakap. Mungkin cikgu kata, saya buat dalam file. Okey, bila dicerap, bila dipantau, mungkin guru besar boleh maafkan. Tapi kalau yang mencerap tu orang lain, kan akan jadi isu kan. Kita kalau boleh tak nak ada isu lah. Kita nak selamatkan cikgu kita pun tak nak cikgu-cikgu kita kena tuduh macam-macam. Guru besar pun nanti kena marah. Kita malah nak dengar benda yang pelik-pelik ni. Jadi kalau dah ada e-rekod mengajar, cikgu tak ada alasan RPH tertinggal. Fail PBD tak bawa ataupun tumpah air, fail saya pakai kertas lepas tu tumpah air, adalah sudah nak tunjuk macam mana. Cakap dengan guru besar fail tu kena air, boleh guru besar terima? Tak boleh kan. So alasan. Kita tak nak ada alasan lah. Benda mudah, guna e-rekod. Everything ada dalam tu. Okay. So macam mana kami pihak sekolah gunakan buku rekod mengajar tu untuk file PBD, kita tengok di sini. Contohnya macam mana kami gunakan folder PBD. Sekejap. Ni kita dah pergi pada PBD ya. Okey, kita lihat sekolah. Sekejap. Okey. Macam mana kami buat sekolah Seri Melati ke arah pendigitalan. Okey, yang pertama kami wujudkan satu folder TS25 Stream. Okey. Di dalam TS25 Stream ni kami ada segala-galanya. Ada eHAM, KOKO, kurikulum, ILADAP, learning work, minit curai pencerapan, PLC, PPKI, apa semua, PPM, pintas, segala-galanya ada dalam ni, termasuklah pencerapan semua ada dalam ni. Kemudian untuk PBD, ada PBD sekejap ya. Okay, sorry. Dia ada dalam TS25, dia duduk dalam kurikulum. Okay, dalam kurikulum kita ada folder PBD. Okay, ni dia, ePBD. Semuanya duduk dalam drive. Kita tak ada file-file lagi kat sekolah tu Kita memang dah segala-gala benda kita gunakan drive. Okay, ni adalah contohnya lah. Okay. Ni ada surat pelantikan, panduan, segala-gala benda yang berkaitan dengan PBD duduk dalam ni. Okay. Sekejap ya, mana pula PBD orang letak ni. Okey, ni contoh je lah. Ni PBD yang kita dah buat. Okay, kalau kita buat macam ni, kita akan boleh lihat semua pelaporan yang ada pada semua cikgu. Okey. Contohnya borasih makan, kalau kita nak lihat tahun 1 ke laporan PBD tahun 6, PBD, PPKI, semua kita boleh lihat. Okey, just type je lah apa yang kita nak. Folder dia pun lupa mana letak. Buat dah banyak sangat ni.
Okay, ini contohlah Okay, PBD 2020. Okay, laporan PBD Jun 2020. Okay, contoh je lah. Okay. Ini kita dah buat analisa. Ya. Ini kita dah buat analisa untuk bahasa Inggeris. Contoh semua benda ni kita masukkan dalam PBD lah. Jadi sepatutnya ada satu folder, dalam folder tu ada semua tahap. Dia sedang mencari mana dia. Dalam PBD akhir tahun. Sekejap boleh tutup dulu. Bila share dia tak boleh buka. Dia tak dapat jumpa lah, missing. Dia tak pasti kat mana. Tapi memang dia sepatutnya duduk dalam TS25. Takut ada yang dia dah keluarkan. Sepatutnya dia ada dalam EPBD. Tapi tak apalah. Okay, dia sepatutnya duduk dalam ni dan dia sepatutnya ada folder PBD 2021. Okay, di dalam ni ada pelaporan PBD tengah tahun sepatutnya. Okay, akhirnya jumpa. Alhamdulillah. Okay, dia macam ni lah. Okay, kita buat satu folder PBD. Okay, sekejap boleh share balik. Sorry. Okay, so sekolah kena buat satu folder EPBD macam ni. EPBD. Lepas tu contoh tapak apa semua ni, kalau kata nak tapak transit sebab mungkin cikgu bertukar-tukar option kan atau bertukar-tukar mata pelajaran, letaklah tapak ni PBD 2020, yang ni adalah PBD 2021. So benda buat secara online semua segala-galanya. Kita ada surat pelantikan pentaksir, kita ada TOV dan ETR PBD untuk tahun ini, dan kita ada pelaporan PBD setengah tahun. Okay, tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita ambil contohlah tahun 3. Okay, di dalam tahun 3 ni ada 4 kelas. Okay, kita contohlah ambil tahun 3 Lavender. Okay, folder ni semua guru mata pelajaran yang terlibat boleh buka. So mereka boleh masukkan ikut subjek yang mereka ajar lah. Jadi kalau kata mereka mengajar BM, dia akan masukkan ikut BM. Kalau kata BI, dia akan pergi pada BI. Still tak boleh tengok juga bawah ni. Tahulah apa masalah ni. Sekejap, kita cuba. Tak boleh buka lah bawah ni. Jadi sepatutnya bahagian bawah ni ada bahagian bawah ni guru mata pelajaran boleh klik macam biasa bila pelaporan cikgu nak kena buat pelaporan setengah tahun akhir tahun kan untuk PBD. Sepatutnya di bahagian bawah ni ada pelaporan mengikut mata pelajaran. Okey.
Jadi guru subjek akan masukkan ikut subjek yang sepatutnya lah. Masukkan TP ikut subjek yang sepatutnya. Okay, sepatutnya boleh buka ni, tapi bila sharing dia hilang dia punya tapak yang untuk kita klik tu, tak tahu mana pergi. Tak apalah, yang penting kita boleh paparkan. Jadi cadangannya pihak sekolah terutama GPK Curriculum boleh minta lah bantuan supaya wujudkan tapak pelaporan macam ni. Ikut kelas, asingkan ikut kelas. So guru yang mengajar dia akan masuk ikut kelas masing-masing. Okay, ini tapak akan disediakan namanya oleh murid, oleh guru. Nama murid akan disediakan oleh guru kelas. TP akan dimasukkan oleh guru mata pelajaran. Okay, macam biasa je, sama je pelaporan yang kita lihat sebelum ini sama. Cuma di sini dia tak boleh nak buka sebab bila sharing dia hilang dia punya button-button tu. Okay, so ikutlah tahun 1 berapa kelas. Macam muda ada 5 kelas tahun 1, tahun 2 ada 4 kelas, tahun 3 4 kelas, 4, 5, 6 pun ada 4 kelas. Tahun 6 sekarang 5 kelas. Okay. Jadi semua duduk dalam ni lah. Jadi tidak ada lagi folder-folder, tidak ada lagi satu komputer khas untuk cikgu masukkan TP murid. Mungkin ada sekolah yang buat satu tahun satu komputer, tahun 2 satu komputer lain sebab dengan alasan dia kata cikgu susah nak masuk. Tapi bila kita buat secara online, cikgu boleh masuk bila-bila masa, cikgu boleh guna mana-mana peranti. Cikgu boleh guna handphone, cikgu boleh guna tab, cikgu boleh guna smart TV, mana-mana. Yang penting Google Drive tu cikgu boleh layar ataupun cikgu boleh masuk atau cikgu boleh join. Okay, ini setakat inilah contoh pelaksanaan PBD di peringkat sekolah kami. Jadi kalau orang datang, kami tak tunjuk file, kami hanya tunjuk folder ataupun Google Drive sekolah. Jadi everything ada dalam ni. Pelaporannya komplit lah ada dalam ni. Okay, so Puan Asmah menjawab. Terima kasih banyak-banyak. Sekurang-kurangnya dah buka lah kita. Dah nampak. Kita dah nampak sekarang. Cuma mungkin kalau ada atas keperluan untuk lebih lanjut, adakah saya tanya terus ni, adakah Puan Rashidah sudi untuk membuat lanjutan pada tutorial yang mungkin kita perlukan lah kalau kita ada kesulitan sebab kita sekarang ni bila di alam maya ni ada perkara-perkara yang mungkin kita tak nampak, tapi satu minggu ni mungkin kita cubalah. Kita tengok kalau ada masalah dan kemungkinan atas keperluan kami ingin mengundang sekali lagi lah, mungkin membuat sebagai pengukuhan. Boleh insyaAllah, tak ada masalah. Okay, ilmu percuma bila-bila masa. Yang penting boleh tak busy lah masa tu. Itulah sebabnya, sebab percuma tu nak cari je kan. Okay. Boleh dikongsi, tak ada masalah. Kalau kata cikgu-cikgu ada masalah nak PM bonda seorang-seorang pun boleh. Cuba jangan call selepas pukul 6 lah. Nak call sebelum pukul 6. Ya, masak tu. Adalah urusan benda-benda yang kita nak buat kan. Jadi sebelum pukul 6 tu memang waktu kerja kan. Jadi bolehlah nak tanya bila-bila masa. Okey, so cikgu rebut peluang ni. Kalau yang tak faham lagi boleh PM terus atau call bonda Rashidah bila-bila masa. Ni percuma ni, susah nak dapat ilmu macam ni Okey, Cikgu Syukur tadi raise hand. Mungkin nak tanya. Boleh tanya satu soalan sikit. Untuk upload RPH ni kan. RPH ni adakah sama ada dihantar untuk seminggu terus atau kita upload harian? Hari-hari kena upload dekat? Seminggu sekali. Maksudnya? Seminggu sahaja. Sebab kalau SK Nongcik di Johor, that's mean akan gunakan buku rekod mengajar pada hari Ahad kan. Jadi hantarnya pada hari Sabtu. Okay. Pukul berapa terpulang. Kalau kata guru besar suruh hantar pada hari Khamis pun terpulang pada guru besar lah. Kalau guru besar saja nak nyusahkan cikgu hari Khamis lah kan. Tapi bonda macam bonda malas. Okay, tak apalah hari Ahad, relax, cikgu-cikgu relax dulu. Untuk Johor maybe boleh cadangannya hari Sabtu. Tapi hantarnya sekali sahaja iaitu RPH pada hari Ahad. Minggu sepatutnya lah. Okay, contohnya macam hari ni Sabtu, besok dah ada PDPR kan. Okay, hantar pada hari ini PDPR RPH untuk PDPR hari Ahad. Walaupun cikgu PDPR-nya hanya ada pada hari Selasa, Rabu, Khamis, tetap kena hantar pada hari
Sabtu. Kemudian untuk hari-hari yang berikutnya tak perlu hantar lagi. Cikgu hanya edit dalam Google Drive. Sebab apabila guru besar nak semak untuk hari-hari berikutnya, dia boleh semak menggunakan Google Drive personal cikgu. Sebab cikgu akan share cikgu punya tapak tu dengan sekolah. Ya? Macam Bunda dah ajar tadi kan, share dengan sekolah. Jadi guru besar boleh klik mana-mana guru, dia akan semak. Cikgu buat tak? Mungkin ada cikgu hanya buat hari Ahad saja, hari Senin, Selasa, Rabu dia tak buat. Tapi bila gunakan Google Drive, mana-mana cikgu, guru besar boleh semak bila-bila masa je. Jadi tugas cikgu sekarang lebih mudah, cikgu hantar sekali sahaja. Dah tak perlu nak berdepan hantar buku rekod yang tebal-tebal tu, fail tebal-tebal kan. Cikgu just duduk rumah sambil goyang kaki, sambil makan keripik pisang ke apa pun dah boleh hantar. Pakai handphone je pun boleh. Ya, untuk hantar tak ada masalah. Sebenarnya benda ni memudahkan. Sebab benda dah buat 8 rekod kan, ada 6 tahun. Jadi bagi benda ni sangat memudahkan. Sambil-sambil duduk petang-petang tu ke atau malam sementara sebelum tidur tu sempat lagi nak hantar sebenarnya. Yang penting telah dibuat. Dan RPH kena update setiap hari. Walaupun hantarnya hanya sekali, tapi RPH wajib diupdate setiap hari mengikut jadual waktu persendirian. Jadi jangan ada cikgu yang ambil kesempatan lah. Mentang-mentang guru besar hanya tengok sekali, cikgu jangan lupa Google Drive boleh dilihat pada bila-bila masa dan di mana juga. Okey? Baik. Yang kita hantar adalah RPH hari Ahad, betul Ya. Yang Itu lain kita sahaja. masuk dalam Google Drive kita kan? Ya. Terima kasih. Sebab kalau cikgu guna Excel pun, cikgu hantar Ahad sebab dia akan ada button yang untuk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kan. Pun guru besar boleh tengok. Kalau gunakan Google Doc ataupun Word tadi pun still guru besar boleh tengok. So hantar sekali sahaja. Tak perlu nak rajin banyak-banyak kali. So kalau kata salah hantar, unsubmit, hantar semula. Itu kalau salah hantar lah. Tapi kalau cikgu nak edit ke apa, tak perlu nak unsubmit. Cikgu edit dekat Google Drive, dia auto edit. Yang cikgu dah hantar dekat Google Classroom tu, dia akan berubah serta-merta. So tak payah nak unsubmit, nak buat balik, nak load balik, tak payah. Kita dah buat benda yang mudah dah ni. Okay, ada soalan lain sebelum Bunda akhiri? Ada? Cikgu perempuan tak bersuara ni. Okey, tak ada persoalan lagi? Okey, kalau tak ada, Bunda akhiri bengkel ataupun tutorial kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih pada Puan Guru Besar Cikgu Asmah binti Kasim sebab sudi jemput Bunda untuk bersama-sama dengan semua guru SK Nong Cik. Segala apa yang Bunda sampaikan pada hari ini hanyalah perkongsian. Seandainya baik boleh digunakan dan boleh diamalkan. Seandainya ada yang tidak baik tu datangi daripada diri Bunda sendirilah. Bunda minta maaf andainya ada terlanjur bahasa, terkasar bahasa, mungkin salah percaturan ke percakapan ke apa ke. Bunda minta maaf. Bunda cuma kongsi apa yang Bunda tahu dan apa yang telah Bunda amalkan di 3 buah sekolah sebelum ini. Jadi akhir kata terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Bonda Rasida atas penerangan berkaitan bengkel e-rekod sebentar tadi. Saya mengharapkan penerangan yang telah diberikan tadi jelas untuk kerja buat kita sebagai seorang guru. Baik hadirin yang dihormati sekalian, bengkel kita pada hari ini diteruskan lagi dengan ucapan perhargaan dan penutup daripada Guru Besar Sekolah Kebahasaan Nong Cik Puan Asmah binti Kasim. Dengan ini majlis mempersilakan Puan. Okey, terima kasih Cikgu Besar Puan. Terima kasih juga kepada semua yang dihormati Puan Rasidah binti Muhammad atau Bonda Rasidah. Ni rakan semaktab saya Semalam juga call saya ingat semalam atau kemarin saya call. Kita ni ad hoc, PPM dia memang macam ni. Dia anytime je, dia boleh kerja je, on je. Weekend ke, ya, kalau dan saya rasa sebagai rakan sejawatan dan rakan semaktab, saya rasa bangga dan saya rasa kagum dengan kehebatan beliau. Seusia saya, kami sebaya. Maksudnya pengalaman mengajar dalam pendidikan ni sama, option pun sama, cuma kami bukan satu kelas ya. Tapi saya rasa kagum dengan kecekapan beliau dalam bidang IT ni. Jadi saya rasa patutnya lah guru-guru Nong Cik yang muda-muda ni rasa tercabar
apabila ada calon-calon warga emas seperti kami ni yang masih boleh hidup dalam dunia digital yang sepatutnya kami ni tak kuasai, ya. Tapi seperti yang kami berdua katakan tadi, ya, kita perlu hadapi juga. Ini adalah bidang kerja kita, tanggungjawab kita dan amanah kita. Jadi kita tak ada pilihan, selesaikan tugasan kita dengan baik. Saya ingin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan atas perkongsian ilmu Puan Rasidah, yang tak nak. Saya tanya dia tak nak bayaran apa-apa, dia kata tak nak. Percuma ini. Jadi kita doakanlah semoga segala kebaikan ni diberkati Allah bagi kehidupan beliau, ya, kejayaan untuk beliau dan juga ahli keluarga beliau. Ya, semoga ini menjadi sebagai satu tiket untuk beliau dah ada, booking dah siap-siap dekat jannah nanti, insya-Allah, ya. Jadi saya memang rasa terharu pun ada, dan saya mohon guru-guru tolong gunakan apa ilmu yang kita dapat ni. Bukan senang sebenarnya. Puan Rasidah dah offer saya dah semasa beliau masih di Johor lagi, di Johor Bahru, bila kami jumpa. Dia dah offer saya dah. Beliau dah offer saya untuk gunakan ERPH. Tapi masa itu saya baru mula mengenali, ingin menjiwai Nongcik dahulu. Jadi saya hold dulu hasrat ni, dan memang telah dirancang. Kita akan menggunakan e-record ini. Dan alhamdulillah seperti telah dijodohkan, telah disusun dan diatur oleh Allah apabila kita ditawarkan pada sekolah TS25, dan ini adalah satu elemen yang perlu bagi kita semua untuk transform diri kita untuk menjadi guru yang lebih berkualiti pada masa hadapan, insya-Allah. Ya, jadi saya harap guru-guru ambil peluang ni. Tadi dah ditawarkan, sekiranya ada masalah boleh kontak personal dengan Bonda Rasidah, ya, anytime. Orangnya comel dia sebenarnya, ya, banding dengan saya ni, kan. Tapi kami sama-sama macam awet muda lah, kan. Kalau di sebelah Sapuan agaknya macam sebaya nanti. Jadi hati-hatilah, ya. Jadi semoga kita semua dapat gunakan ilmu ini. Sekali lagi saya sangat-sangat harapkan cikgu-cikgu tolong berikan komitmen yang sepenuhnya. Ini termasuk RPH dan PBD. Apa yang beliau katakan tadi kita sebenarnya dah buat, cuma kita pindahkan saja. Dan untuk makluman Puan Rasidah, kami akan terus mulakan esok sebagai soft landing lah minggu depan. Seminggu tu sebabnya saya mohon bantuan lah dalam minggu hadapan ni. Mungkin Bonda Rasidah akan rasa terganggu sedikit dengan panggilan-panggilan atau mesej-mesej daripada cikgu-cikgu Nongcik. Saya harap tidak menjadi keberatan kepada Bonda Rasidah untuk melayan kerana anak-anak Nongcik ni untuk bertanya, terutamanya guru besar dia ni. Dia mungkin banyak persoalan nanti, kejap-kejap screenshot tanya nak tekan kat mana pula ni, tu tak ada. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rasidah dan juga pada semua guru. Don't stop, jangan berhenti, kita teruskan. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Asma binti Kasim atas ucapan penghargaan sebentar tadi. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, bengkel kita pada hari ini diteruskan dengan tayangan sijil penghargaan kepada Bonda Rasidah binti Muhammad. InsyaAllah sijil ini akan diuruskan, sijil ini akan diuruskan oleh pihak sekolah kepada Puan Rasidah nanti, oleh Puan Guru Besar nanti. Baiklah, ini merupakan tayangan sijil penghargaan bagi Bonda Rasidah atas kesudian meluangkan masa untuk bengkel kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, nampaknya bengkel kita telah sampai ke penghujungnya. Syabas dan tahniah kepada semua guru-guru atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang bengkel ini diadakan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang telah pun kita perolehi sepanjang bengkel ini berlangsung. Terima kasih kepada Bonda Rasidah atas
berkesudian berkongsi ilmu tentang e-record pada hari ini. Sebelum bersurai, saya mewakili jawatan kuasa bengkel merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta bengkel dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran bengkel kita berjalan dengan lancar pada hari ini. Mohon maaf daripada saya seandainya terkasar bahasa terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, cikgu-cikgu, saya mohon untuk kita buka kamera. Nanti Cikgu Sentil akan ambil gambar bersama. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu-cikgu boleh buka kamera Cikgu Sentil ambil gambar.